Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua anak murid Ustazah. Okey, hari ini mata pelajaran akidah kita akan belajar berkaitan dengan tajuk beriman kepada qada dan qada Allah. Okey, kita ingat balik. Beriman kepada qada dan qada ni rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam. Hukum dia wajib kita percaya. Okey, kita nak tengok pengertian dulu. Kita nak kenal juga macam kita nak kenal orang juga. Kita nak tengok dulu maksud pengertian makna qada. Okey, tengok qada dulu. Okey, qada ialah ketentuan terhadap setiap perkara yang telah, sedang dan akan berlaku ke atas semua makhluk sejak azali lagi. Daripada kita lahir lagi, Allah cipta kita lagi tu, daripada perut mak kita Allah cipta tu, qada dia Allah tetap dah kat kita. Allah tentu dah setiap perkara yang akan sedang berlaku ke atas kita. Okey, kita tengok pada pengertian qada pula. Okey, pengertian qada adalah pelaksanaan setiap perkara yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap seluruh makhluk sejak azali. Ini pun sama juga. Okey. Qada ada dua jenis. Kita tengok pula jenis-jenis qada. Yang pertama, qada mubram. Okey, qada mubram ni ialah ketentuan Allah yang tidak boleh berubah. Maknanya kita tak boleh nak ubah benda tu. Contoh dia macam mati. Mati setiap makhluk ni Allah dah tetap dah mati bila-bila. Esok ke lusa ke Allah tetap dah. Kita tak boleh nak ubah. Contoh kita nak ubah tak mahu mati lagi tahun ni. Tak boleh. Allah dah tetap kalau tahun ni kita mati tahun ni lah. Okey. Contoh satu lagi kiamat. Kiamat pun sama juga. Manusia ni tak boleh nak tetap, tak boleh nak hentikan kiamat tu. Tak boleh nak tentu bila kiamat. Hanya Allah je tahu. Mati dengan kiamat ni hanya Allah yang tahu. Okey, kita tengok jenis qada yang kedua ialah qada makhluk. Okey, qada makhluk ialah ketentuan Allah yang boleh berubah mengikut usaha dan ikhtiar. Benda ni boleh manusia ni boleh ubah. Contohnya kejayaan kita, contoh kita ni berjaya jadi doktor ke, jadi misi ke, jadi guru ke. Contoh kalau kita tak belajar sungguh, tak akan dapat jadi guru ke, doktor ke. Kalau kita belajar sungguh, study sokmo, pergi tuition, insya-Allah akan dapat apa yang kita cita-citakan. Okey, satu lagi rezeki. Rezeki ni macam kita jadi kaya ke miskin ni, kita boleh ubah. Contohnya kita walaupun kita daripada keluarga orang miskin, kalau kita usaha, kita ikhtiar, insya-Allah kita akan jadi kaya walaupun kita daripada keluarga yang miskin. Jadi kita kena usaha, kena ikhtiar untuk dapat rezeki. Boleh faham tak benda tu tak? Kalau tak faham boleh PM Ustazah tanya. Okey, seterusnya kita tengok perkara berkaitan qada dan qada. Okey, kita tengok. Yang pertama, usaha ikhtiar. Yang kedua, doa. Yang ketiga, tawakal. Yang keempat, perkara baik ataupun buruk. Yang kelima, redha. Okey, kita tengok yang pertama tu berkait dengan usaha dan ikhtiar. Kita setiap manusia ni kena usaha dan ikhtiar. Tak boleh duduk saja. Kena ikhtiar. Contoh kita nak pergi sekolah, kena ikhtiar. Naik kereta, naik basikal ke untuk sampai ke sekolah. Tak boleh duduk saja. Macam nak magic. Nak pergi sekolah, terpejam mata sampai sekolah. Tak boleh gitu. Kena ikhtiar. Okey, yang kedua kita kena berdoa. Contohnya macam dalam kita belajar. Kita belajar. Kita kena doa juga untuk Allah lapang dada kita untuk mudah terima pelajaran. Doa untuk kita berjaya dapat dapat A ke, nak A dalam UPSR
Tak boleh kita ikhtiar saja, kena berdoa juga kepada Allah. Sebab Allah yang tentukan semua jalan hidup kita ni, kita kena doa. Yang ketiga, tawakal. Tawakal ni lepas ikhtiar, lepas usaha, kita doa, kita kena tawakal. Tawakal pada Allah, bergantung kepada Allah. Okey, yang keempat, perkara baik buruk. Perkara baik buruk ni, lepas kita usaha, doa, tawakal, kita kena terima apa yang Allah bagi kita. Contohnya kita usaha dah ni, baca dah, belajar sungguh-sungguh dah, tapi akidah kita tak dapat A, dapat B. Kita kena terima sebab kita usaha dah, doa dah, tawakal dah. Kita kena terima apa yang Allah tentukan pada kita. Sebab apa yang Allah tentu pada kita adalah terbaik untuk kita. Okey, yang seterusnya redha. Redha. Kita kena redha apa yang Allah bagi pada kita. Kita usaha dah, doa dah, tawakal dah, kita terima baik buruk, kita kena redha. Redha Allah bagi kita cantik ke, kita comel ke, kita gelak ke, kita bulat ke, kita kena redha. Tak boleh kata ya Allah apa bagi saya pendek. Tak boleh. Kita kena redha lah. Allah tak dah kita daripada kita, terbaik dah untuk kita. Okey, seterusnya kita tengok hikmah. Okey, hikmah ataupun kesan. Kesan beriman dengan qada dan qadar Allah. Okey, yang pertama kita tengok. Yang pertama, tidak mudah putus asa. Bila kita beriman dengan qada dan qadar Allah ni, kita tidak akan mudah putus asa. Contohnya kalau kita usaha dah, kita tapi tak dapat A juga akidah. Kalau kita beriman, kita kata, dah Allah tentu dah, kita tidak akan mudah putus asa. Tahun depan kita usaha lagi. Okey, yang kedua, redha dengan ketentuan Allah. Kita akan jadi seorang yang redha. Kita comel ke, kita gemuk ke, kita redha je lah. Dah Allah buat dah kita gitu. Cuma kita usaha. Kalau kita gemuk, kena usahalah kurang sikit makan. Benda tu boleh boleh berubah. Okey, yang ketiga, sabar. Sabar dalam menghadapi dugaan. Setiap orang ni, manusia ni, Allah akan bagi dugaan. Dugaan kepada umat, kepada manusia ni, Allah akan bagi dugaan. Jadi kita kena sabar. Sabar. Okey, yang keempat. Okey, yang keempat, ikhlas dalam setiap perbuatan. Kita kena ikhlas. Apa-apa hal yang kita buat, kita kena ikhlas. Belajar kena ikhlas. Tolong mak ayah kena ikhlas. Buat kerja sekolah pun kena ikhlas. Jangan terpaksa. Kalau benda kita buat ikhlas, kita akan dapat pahala. Okey. Yang kedua kita tengok akibat tidak beriman dengan qada dan qadar Allah. Okey, yang pertama, bila kita tak beriman dengan qada dan qadar Allah ni, kita akan mudah putus asa. Mudah putus asa, kata usaha dah tapi tak dapat, biar malah usaha dah. Sebab tak beriman dengan qada dan qadar. Kalau kita beriman, kita kata kita boleh usaha lagi ni. Walaupun sekolah menengah kita tak berjaya, tapi bila sekolah menengah kita usaha, insya-Allah kita akan berjaya. Okey, yang kedua, tidak redha dengan ketentuan Allah. Kita tak redha. Tak redha kita jadi gemuk, tak redha kita jadi pendek, tak redha kulit kita hitam. Tak boleh lagi tu. Bila kita tak redha, tak boleh lah. Bukan dapat dosa lah kalau tak redha. Okey, yang ketiga, suka menyalahkan orang lain. Bila kita tak redha dengan ketentuan Allah, kita akan suka menyalahkan orang lain. Contoh kita kata, sebab mak ayah kita lah tak atas kita pergi tuition ni, tu dah kita dapat tak dapat A tu, tak boleh lagi tu, tak dapat A dalam keputusan UPKK. Tak boleh suka menyalahkan orang lain gitu. Okey, yang keempat, akibat yang keempat, malas berusaha. Jadi kita malas, kita down, kita malas untuk berusaha. Okey, harap anak murid Ustazah faham dah apa yang Ustazah terang ni. Okey, lepas ni Ustazah nak awak tengok carta ni dekat bawah tu, mungkin jelas sikit. Ustazah nak awak salin cantik-cantik, buat macam bentuk carta minda ni dalam buku tulis, dalam buku tulis akidah. Tak kira lah awak nak macam mana, nak colour ke, asal cantik. Sebab nota ni awak akan boleh buat study bila awak nak periksa UPKK tahun depan pula. Dan nak ikutlah awak nak melentang ke, nak buat panjang ke. Kalau tak muat, buat melentang. Biarlah mungkin dalam 1, 2, 3, 4 muka surat ni. Tak siap lagi hari ni pun tak apa.
Uzah terima esok ke nak hantar hari Khamis ke sebab banyak ni. Harap awak boleh salin nota dia dengan cantik ya. Okey, setakat itu saja. Assalamualaikum.